Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Famajtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuuna bainahum illa nazalat 'alaihimul sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beruntung satu kaum, satu golongan di dalam majlis ilmu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkatan kepada orang yang berada di dalam majlis ilmu. Para malaikat akan mengucapkan selawat dan memohon ampun kepada orang yang berada di dalam majlis ilmu dengan kata-kata mereka, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa orang yang berada di dalam majlis ilmu. Ya Allah, Engkau berikanlah keberkatan kepada orang yang berada di dalam majlis ilmu. InsyaAllah, tuan-tuan, kita akan sentiasa hadir di dalam majlis ilmu supaya ilmu yang ibadat yang kita buat akan diterima oleh Allah Ta'ala, ataupun ibadat yang kita buat itu akan sah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti mana yang kita maklum bersama, Syaikhul ilmu ni salah satu syarat ya. Imam Syafi'i kata ulul zaman, kena mengaji itu lama, bertahun-tahun mengaji, bertahun-tahun baru kita alim. Dia bukan kata mengaji itu, tak boleh dia kena mengaji bertahun-tahun, masa yang lama baru kita main alim itu saja. Ya, kita sampai di buka surat 241 hadis 441. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala inna an-nasa qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yawm al-qiyamah. قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب. قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini panjang tuan-tuan. Sampai muka surat 244, 245 pun tak ada lagi. Jadi pasal satu hadis ni apa kata ni? Hadis ni. Jadi tuan-tuan, kalau baca hadis ini Allah, kalau terbuat di Yusuf, tuan-tuan dia baca hadis ini dia koyak sebab terbuat di Yusuf dia koyak. Dia baca hadis ni dia sebab, dia baca tak dia sebab mesti dia tak boleh terus. Dia kena power tak dia cukup lah, cukup kuat. Dia tak boleh, dia baca tak dia sebab dia teriak dia. Itu power dia lah. Dia terlampau kuat. Jadi tuan-tuan, kita tengok hadis ni. Bismillahirrahmanirrahim. Diberitakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa orang banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya mereka, dapatkah kami melihat Tuhan kita nanti di hari kiamat? Para sahabat tanya, dapatkah kami tengok Tuhan di hari kiamat? Hari kiamat ni bila kata 16 tahun ya. Kok tengok agama apa? Saya 40-an ada 20 lebih dah. Siapa 60-an? Tak lama lah. Siapa 50-an? Sudah tahu. Nabi kata umur umat tidak cukup dah sebab umur umat aku antara 60 hingga 70. Jadi orang macam dia 60 70. Klik ni dia.
Kita berhukum, saya tak berapa banyak, saya berapa 63. Kita berapa umur Nabi, umur dia 63. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mati pun lebih kurang umur. Dia punya deadline dia, guideline dia 63 juga. Apa tahu dia? Umur lah. Kita nak tengok Tuhan berapa tahun? Saya 40-an. Ada awak? Ada 20 tahun lagi. Siapa dah 50? Siapa dah 60? Siaplah. Jadi banyak-banyak lah kita kata. Kan mati terkejut tu cerita lain. Mati terkejut cerita lain. Mati terkejut budak umur 10 tahun pun boleh mati. Tapi kita ambil rate biasa. Kita nak tengok Tuhan kita tuan-tuan. Umur Nabi Muhammad SAW 63 tahun. Para sahabat tanya, bolehkah kita tengok Tuhan nanti di hari kiamat? Maka jawab Nabi SAW, masih sangsikah kamu untuk dapat melihat bulan purnama pada malam 14 yang tidak berawan? Nabi kata, nak tengok Tuhan, boleh kamu tengok. Boleh kamu tengok. Macam mana kamu tengok bulan purnama? Malam 14, malam 15 yang tidak ada halangan, tidak ada hujan, tidak ada awan hitam, boleh tengok nampak? Nampak sebab dia duduk di atas. Macam tu lah kita boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Soalnya boleh tak kita tengok? Sebab nak tengok Tuhan ni kena masuk surga ni. Itu sombong dah. Nabi kata daripada 100,000 tarik seorang ke dalam surga. Tujuan 200,000 tarik 2 orang ke dalam surga. 300,000 tolak tarik 3 orang masuk ke dalam surga. Allahu Akbar. Sayyidina Umar kata, kalau Tuhan kata semua orang akan masuk surga kecuali seorang saja, aku takut orang. Tuhan kata, wahai manusia semua, kamu semua akan masuk surga kecuali ada mangkuk hayun cekok yang tak masuk surga. Sayyidina Umar kata, aku cekok mangkuk hayun tu aku. Jadi kata kalau Sayyidina Umar tu takut, kita kenal lagi takut lah, ya Allah. Aduh. Siapa boleh masuk surga? InsyaAllah boleh lihat Allah Ta'ala seperti mana tengok bulan 15, bulan mengambang. Boleh melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat yang paling sonok sekali dan adalah melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang paling sonok. Orang ini tak mau apa. Ya Allah, yang nak empat nak apa lagi ni? Tuhan bagi apa? Isteri. Orang perempuan dengan cemburu. Orang perempuan dengan cemburu. Tuhan akan bagi isteri yang ramai kepada orang lelaki. Di surga pula, jangan cemburu. Hak tu Allah Ta'ala bagi kepada orang lelaki-lelaki. Katakan itu dua. Itu kita semang lain tu. Apa saja semang lain. Jawab mereka, tidak ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah. Semua kami boleh tengok. Tanya Nabi SAW, masih sangsikah kamu untuk dapat melihat matahari di tengah hari yang tidak berawan? Nabi kata, boleh tak kamu lihat matahari waktu tengah hari tidak ada awan? Maka jawab mereka, tidak. Pastilah boleh buat. Pastilah boleh tengok. Rembang pukul 1 tengah hari, tengok matahari, dia nampak tak? Dia tidak lindung awan apa-apa lagi. Jawab Nabi SAW, sesungguhnya kamu akan melihat Allah Tuhanmu seperti itu. Sampai kita stroke aduh. Hadis sampai ada. Pada hari kiamat akan dikumpulkan seluruh mata. Sesungguhnya kamu akan dapat melihat Tuhanmu seperti itu. Stroke aduh. Itu masuk kereta lain. Yusharun nak masuk kereta lain. Kemudian yang berbuah ini surga Allah mereka. Tapi ada kata saya nak baca hadis kepada tuan-tuan, ketika mana Allah Ta'ala jadikan surga, Allah Ta'ala kata malaikat, wahai malaikat, hampir tengok tak? Tengok tak? Lepas malaikat tengok surga. Lepas tu Allah Ta'ala tanya ke malaikat, wahai malaikat, apa dapat hang? Oh, malaikat kata, siapa tengok surga, kalau siapa mau masuk, memang orang gila. Pasal dalam surga tu segala nikmat Allah Ta'ala bagi. Malaikat kata, tidaklah melihat surga melainkan semua orang mana nak masuk. Lepas itu Tuhan berjadi nama tak, wahai malaikat, kita tengok tak apa? Dia pun kita tengok. Mana pula? Allah Ta'ala tanya malaikat, apa pendapat? Ya Allah, ya Tuhanku, tidaklah seseorang melihat neraka itu melainkan tak ada siapa pun nak masuk. Tak ada siapa pun nak masuk ke dalam neraka. Okey, tak apa.
Kemudian Allah Ta'ala jadikan amalan apa yang boleh memasukkan ke dalam surga. Allah Ta'ala buat list di situ surga tu. Kita tengok tak list dia? Ini kadun-kadun yang terlayakkan untuk masuk ke dalam surga. Tengok. Kita tengok. Allah Ta'ala tanya kat malaikat, apa pendapat hang? Dia kata, ya Allah, aku tengok kelayakan masuk surga tu. Aku baca tak ada siapa pun layak masuk. Oh, dah. Kita tengok kat neraka, apa kelayakan nak masuk ke dalam neraka? Maka malaikat Allah Ta'ala tanya malaikat, apa pendapat hang? Kalau hang tengok kelayakan untuk masuk ke dalam neraka? Malaikat kata, ya Allah, aku rasa semua orang akan masuk neraka. Oh, dia Jadi tuan-tuan nak abang bagi jalan nak menuju ke sesuatu amat sukar nak masuk ke dalam neraka amat mudah. Senang ya. Tuan-tuan nak masuk neraka senang ya, tak usah sembahyang. Tak usah sembahyang. Subuh, Zuhur, Asar, baru Isyak jangan sembahyang. Orang jangan sembahyang. Sembahyang apa? Bodoh buat penat ya. Saya bodoh relax. Dia saja dia tadi tengok video apa. Tak ada tu. Orang puasa. Kita tak ada puasa. Puasa buat penat ya. Jalan nak masuk ke surga amat mudah. Jalan masuk neraka amat mudah. Ikut awak nafsu. Jalan nak menuju ke surga tuan-tuan, sebab tu kaki Nabi bengkak. Kaki Nabi bengkak sebab solat tahajud pada waktu malam. Allahu Akbar. Sampai Sayyidina Aisyah jaga, ya Rasulullah, sampai kaki hang hatta tawarat qadana dalam riwayat kata. Sehingga bengkak kaki Nabi. Aisyah kata, ya Rasulullah, kenapa hang buat ibadat teruk-teruk sangat ni, sedangkan hang sudah dijamin masuk syurga. Hang dijamin dah masuk syurga, hang buat ibadat sampai bengkak lagi. Dia kata, afala akunu abdan syakura. Aku buat ini bukan aku kerana apa, tapi nak menunjukkan aku syukur kepada Allah Ta'ala sebab dia akan masukkan aku ke dalam syurga. Tuhan dah janji, dah confirm, sign lah. Kita tuan-tuan tak kena bengkak paha lagi. Bengkak kaki, betih paha. Pasal apa? Pasal kita tak confirm lagi. Nabi sudah confirm. Jadi tuan-tuan ni tak tahu lah. Ini yang saya takut satu ni, jangan lepas tuan-tuan. Saya takut satu ni. Tapi kadang-kadang kita berfikir, ya Allah, aku duduk sama mana. Sebab hadis Nabi, kita ni dah tetap dah ni. Siapa surga, siapa neraka, Tuhan dah tetap dah. Ni hang surga, hang neraka, hang surga, hang neraka, hang surga, hang neraka. Tetap dah. Tuhan dah tulis dah. Dia sendiri nak mati. Hari apa? Nak mati dah keadaan baik tak? Ataupun tak baik. Dia mati tengah sayang tak? Ataupun dia tengah minum dia. Nah, ya, tuan-tuan, kalau begitu, macam nak baca ni lah, tuan-tuan, senang ni. Siapa yang jadi cikgu? Dia tengok budak tu daripada darjah 1, dia tahu lah. Budak ni masuk universiti kan tak? Dia tahu lah. Saya ingat lagi, Cikgu Asrul dia kata kat budak, nama Syabinah, duduk dekat keterangan pokok senang. Budak tu baru tingkatan 1. Dia ngajak budak tu daripada tingkatan 1, awal tahun Januari sampai bulan 10. Dia tingkatan kat Syabinah. Jamaah lah saya sebut nama saya bilang, dia tak ada di sini, tak apa. Saya bilang, hang yang takut lah, hang yang masuk boleh masuk universiti lah. Hang boleh masuk universiti, hang yang takut lah. Oh tak tahu tuan-tuan, semua 90, bahasa Inggeris 90, matematik 90, hadis 90, semua 90. Ada yang 100. Oh dia, kita tak nak jumpa putusan budak yang macam tu. Jadi tingkatan darjah tingkatan 1 macam tu, tingkatan 2 asal mengajar juga macam tu juga, dia punya juga dia abang kata hang yang takutlah, hang memang dia nak mesti lah. Dah duduk USM. Jadi tuan-tuan abang kata apa, Allah Ta'ala sudah tahu, Allah Ta'ala sudah tahu kita akan masuk surga ataupun kita akan masuk neraka. Yang takut betul lah dia kata siap-siap kamu ni sudah tertentukan ada kamu masuk surga ataupun masuk neraka. Kalau dia tu ahli surga, dia akan buat amalan maksiat ataupun dia buat amalan ketaatan. Kalau dia tu ahli surga, sekalipun dia buat maksiat dan dia nak mati tak lama lagi, Allah Ta'ala akan bagi ilham hidayah kepada dia untuk bertobat. Allah Ta'ala akan bagi hidayah kepada dia untuk bertobat. Dan sekali dia akan masuk apa? Dia akan masuk surga. Itu yang kita kena doa. Allahumma qsim lana bismil khatimah. Ya Allah, matikanlah aku dengan keadaan yang baik dan aku berlindung daripada mati buruk. Jadi kita tanya tersiap.
Ada tak orang yang dulu rajin main masjid, lalu ada nasib dua lagi tapi tak nak sembahyang. Tanya tu Ustaz, tanya tu Ustaz. Dia kata, tiba-tiba Ustaz ada tak nama orang yang dulu rajin main sembahyang di masjid, dia main sampai bertahun-tahun, tapi dah tak mati lagi, tapi tak pernah main dah. Tapi dia mati, dia pergi. Itu tuan-tuan abang-abang Tuhan dia apa? Sekali. Dan ada orang yang dulu tidak pernah main, tapi lah ni dia dah main. Itu yang kita takut dan kita bimbang di daya Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala sampai balik. Kalau macam tu tuan-tuan memang tidak boleh masuk surga dan kita tidak boleh melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Pada hari kiamat itu akan dikumpulkan seluruh manusia. Lalu Allah berfirman, siapa yang menyembah sesuatu selain aku, maka hendaklah dia mengikut sembahannya itu. Satu lagi kita takut. Allah Ta'ala kata, siapa dia sembah apa, ikut dia. Siapa minat hak Hogan, ikut hak Hogan. Siapa minat Mak Ali, ikut Mak Ali. Siapa minat Maradona, ikut Maradona. Siapa suka tak penyanyi, ikut penyanyi. Siapa suka Fir'aun, ikut Fir'aun. Siapa suka Haman, ikut Haman. Ikutlah mana apa minat di dunia. Balik tak lagi, jamak Maradona di dinding tu, ada turun balik tak. Turun balik lah. Jamak dinding, Agusti, Demok. Jadi tuan-tuan, Nabi kata, Al-mar'u ma'a man ahabba. Pada hari kiamat, seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia kasih. Kalau dia cintakan kepada para ulama, maka Allah Ta'ala kata, okey, ikut para ulama. Para ulama mesti dia akan bersama Anbiya. Siapa minat kepada penyanyi, ikut penyanyi. Siapa minat pada pelawak, ikut pelawak. Siapa ikut idola kita tu siapa? Allah, itu yang kita takut. Itu yang kita bimbang tu tuan-tuan. Yang saya yang malam bagi ditangguh, dia siapa minat Syahrukhan, ikut Syahrukhan. Ada seorang sahabat kita kata, ya Rasulullah, dia dah hari kiamat. Aku bakal tahan dah sedia apa untuk hari kiamat. Maza a'dadtalah, apa yang disediakan untuk hari kiamat. Dia kata, aku tak ada sedia apa ya Rasulullah, kecuali aku cintakan kepada anda, aku sayang kepada anda. Nabi kata, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu pada hari kiamat, dia akan bersama dengan siapa yang dia cinta, siapa yang dia sayang. Kita kasih kepada penyanyi, maka bersama penyanyi hari akhirat. Kita kasih kepada para ulama, para anbiya, para rasul, maka kita akan bersama dengan dia pada hari kiamat. Sebab itu, tuan-tuan, jangan buat tak tahuan kepada para anbiya tak ada, para rasul dan para ulama yang mursyid. Jangan kita buat lebih kurang, kata tak ada orang. Nanti Tuhan akan sembahyang kita, segala puasa kita tak pakai. Wahai Muhammad, hang puasa, hang sembahyang, tapi hang benci kepada para ulama. Maka pada hari ini aku tidak pandang langsung amalan kamu. Sebab ulama itu adalah pewaris para Nabi. Ulama yang mursyid, saya ulang sekali lagi. Ulama yang mursyid, saya ulang sekali lagi. Bukan ulama hak jenis kali makan ni. Ulama mursyid dia kena ada dua syarat. Yang pertama, dia ada ilmu, alim. Yang kedua, dia beramal. Dia beramal dengan ilmu dia. Dan dia menegakkan kebenaran. Sebagaimana Ahmad Ibn Hanbal, apabila Khalifah Al-Muqtasim suruh kata Quran itu makhluk, dia tetap tidak kata Quran itu makhluk. Maka dia dipenjara dan dirotan selama berbelah-belah tahun. Setelah penjara, dia tetap menegakkan kebenaran. Itu tuan-tuan. Dia macam menggenggam bara api. Tapi dia kata tak apa. Kalau aku menegakkan kebenaran, aku mati syahid. Kalau aku hidup dalam keadaan mulia. Kan betul. Akhirnya yang Khalifah Al-Mutawakkil, maka Allah bebaskan dia daripada penjara. Itu guru ulama yang mursyid. Kalau ulama yang mursyid jangan kita buat dia. Mulut dia mati dia. Mulut dia mati. Dia kata aja jadi. Hang hidup kata tak aku hak berdoa yang gila. Tak lama gila. Tak lama tu tak gerak. Itu yang mursyid. Di antara mereka itu ada yang mengikut matahari, ada yang ikut matahari. Itu agama matahari. Agama apa? Agama Shinto. Di mana? Jepun. Setiap hari dia panggil matahari itu dia. Saya dulu ada Mikhat bila badar.
Tak baca dia doa tak. Kalau kata hari ni baca dia dulu. Tapi baca sekali dulu lah. Dia tak mau. Tadi baca dapat cinta lah. Ada yang mengikut bulan. Ada orang sembah bulan. Contoh kalau baca Nabi Ibrahim, dia tengok kata hadza Rabbi. Dia tengok bulan, dia kata hadza Rabbi. Falamma ra'al qamara bazighatan. Ketika mana dia lihat bulan, dia kata hadza Rabbi. Ini adalah Tuhan aku. Tapi kalau bulan tu artinya ada manusia yang sembah bulan. Ada yang sembah bintang. Ada yang mengikut bermacam-macam taghut, yakni berhala. Maka tinggallah dan kami pilih ikut semua tu masuk masa. Maka tinggallah umat Islam ini termasuk di dalamnya orang-orang munafik. Termasuklah sangat ada dua golongan. Satu golongan Islam, satu golongan munafik. Munafik ini maksud dia buat Islam. Tetapi hakikatnya dia bukan Islam. Dia tak masuk dengan rela hati. Macam orang kahwin paksa. Kahwin paksa pasal ayah semua. Kalau anak tak kahwin, berambut si berapa ni? Nikah juga. Tapi tak rela. Orang munafik macam tu lah sifat dia tak rela. Cuma yang kita takut satu adalah orang munafik ni Nabi tak sayang. Apa sifat-sifat munafik? Asqalas salati 'ala al-munafiqina salat al-isya wa salat as-subhi. Nak kenal orang munafik senang ya. Dia tak naik layang subuh, dia tak naik layang isyak. Tu yang berat boleh salah dah. As-salat salat 'ala al-munafiqin salat al-isya wa salat as-subhi. Nak kenal orang munafik senang ya. Iaitu dia tidak datang solat berjemaah, solat isyak dan solat subuh. Sekali-sekala tak apa. Tapi tak main langsung. Baca hadis itu ya Allah. Lau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma wala hadwat. Nabi kata, kalau mereka ini tahu kelebihan pada solat isyak dan solat subuh, maka mereka akan datang sekalipun terpaksa merangkak. Kalau merangkak ni dia beri 500 dia rasa merangkak. Ya. Contoh saya, dia hak satu tu, dia hak RM1 yang bagi kat pelajar tu, ada bapa yang telah ceraikan bini dia selama 3 tahun dan tidak bagi nafkah terhadap anak dan juga terhadap bini dia, terhadap apa semua dia tak bagi, tak ambil tahu. Dia gamak main sekolah, dia photostat sorak beranak apa, dia photostat ke apa IC anak dia ambil duit 100. Dia ambil pagi, elok petang, mak dengan anak tu main nak ambil. Kata dia bapak atas minta maaf ni, Hasan ni lah. Loh, Hasan ni bukan lelaki saya ni. 3 tahun lah. Saya tak ambil duit anak tu, dia nak beli apa, yuran PABG, nak beli buku ni. Tuan-tuan abang beli. Sana duit, mak dia sanggup lah. Sanggup buat apa saja. Penanya diri, penanya anak. Lepas main nak ambil. Main tak tuan-tuan, bukan main ni kereta. Ada, main tumpang orang. Sebab kereta tak ada, motor tak ada. Beli rumah tangga. Main anak. Allah, tak mesti sanggup buat apa-apa. Dia bagus 100, kalau 500 merangkak main tuan-tuan. Itu nak habak kata apa, sifat orang munafik banyak lagi sifat dia. Tapi salah satu sifat dia adalah dia tidak hadir solat isyak dan solat subuh. Kita terpecah dia. Kita dengar azan, ya Allah, aku akan naik solat isyak dan juga naik solat subuh. Kecuali kita tak terjaga, itu dimaafkan. Al-Khata wa nisyan wa mastukrihu alaih, itu dimaafkan. Tapi saja-saja tak naik. Saja-saja tak naik solat isyak, saja-saja tak naik solat subuh. Kita tak ada di mana pun, cuma ada di rumah. Kalau kita ada di masjid lain, kita semayang tak tahu juga. Kalau kita di surau lain, tak tahu juga. Hidup ada di rumah, ada di rumah TV. Dengar orang azan, hayya ala salat. Kita azan tu, kita pilih betul. Tidak ia apa pun makan nasi, buat mahu. Tak ini lah. Jadi tuan-tuan, sejak boleh tuan-tuan. Okey. Jadi ada orang tanya, tak ni Ustaz, ada orang saya sebut, Ustaz ni nak tanya si Ustaz, tak main mayang subuh dengan apa ni Ustaz ni, Ustaz senang ya. Tu kepala munafik kan. Tu jadi kepala munafik. Itu ada pula orang kata tak main itu imam. Tu imam kami tak main. Hari Jumaat ada 4 kali, dia main sekali ya, 3 kali lagi tak main. La ilaha illallah. Tapi kita tanya ada dia semayang masjid lain tak
Saya tanya ada mana itu pokok dari semayang di masjid sana. Tapi tak betul sangat kan. Jadi semayang di masjid sana. Dia kita tak ada, tapi tak ada jumpa pun. Bila mana dia pegang mana? Siapa tak naik semayang Jumaat 4 kali? 4 kali ke 3 kali? 3 kali. 3 kali maka dia berasa. Jadi dia tak naik 3 kali. Lepas tu kali keempat dia main. Allah, Cik Imam jatuh ke dah? Saya tanya lah, ni saya dah mengajak ni, saya tak nak lepak Imam ni. Saya mengajak ni, dia tak lepak saya lah. Dah kan, kau tak dia tak main, tak lepak mengajak, dia tak nak main. Jumaat pun dia main bulan sekali lah. Allah Akbar. Jadi tuan-tuan, kita nak kata, Ustaz boleh tak kita kata lepas kepala munafik? Oh, tidak. Ayat dia lagi kesat. Okey. Allah akan datang kepada mereka dan berfirman, aku adalah Tuhanmu. Jadi masa itu tuan-tuan, orang mukmin dan orang munafik campur sekali. Jawab mereka, kami akan tetap di sini hingga Tuhan kami datang. Apabila Tuhan kami datang, kami akan mengenalnya. Orang mukmin kata, kami akan tunggu kami. Sebenarnya dalam riwayat ini tetap Allah Ta'ala main dengan rupa dia. Allah Ta'ala dalam hadis dia syarah dia kata Allah Ta'ala main dalam rupa yang besar. Allah Ta'ala kata aku adalah Tuhanmu. Jadi dia tengok dia besarnya. Tengok dia akan banyak dia pakai pecah jatuh belakang. Apa besar Allah Ta'ala apa. Jadi orang munafik kalau tahu kalau besar Tuhan ni Tuhan. Kalau besar Tuhan ni Tuhan. Maka dia pun ikut. Kalau ikut benda itu membawa ke neraka. Orang mukmin yang sebenar-benar mukmin dia tidak akan ikut. Apa? Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu ta'ala bil hawadis. Allah Ta'ala itu siapa yang ditakai? Allah Ta'ala itu tidak sama dengan yang baru. Ni kalau tengok rupa macam tu, gambar dia berapa besar dan tinggi saja, dia rupa dia macam makhluk, maka dia itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tertipulah orang-orang munafik. Kemudian cuma main surah saja, aku adalah Tuhan kamu. Dan Rasulullah pun ikut, para anbiya pun ikut. Orang mukmin tengok para anbiya dan Rasul ikut, maka dia pun ikut. Maka selamatlah mereka ketika itu, tuan-tuan. Diuji lagi, test lagi, tuan-tuan. Dah lah dengan PMR, SPM kan. Ya saya apa dengan test ni? Tak ada dengan test tuan. Maka datanglah Allah kepada mereka lalu berfirman, aku Tuhanmu. Jawab mereka, ya engkau lah Tuhan kami. Allah akan memanggil mereka dan sebuah jambatan dibentangkan. Tuan-tuan ada kawan saya mimpi tau. Dia mimpi Ustaz, saya jumpa 2 orang ni. Ni Ustaz, saya orang. Saya rasa bukan dia berapa orang. Tak seorang tu dia Muslim, India yang Muslim Islam. Tak rasa dia tak mana sebab dia kata. Dia kata Ustaz, saya tak faham Quran tak. Tapi Tuhan dah tunjuk dah syurga dan neraka kat dia. Tak lagu mana? Kata lepas saya masuk Islam ni tak apa. Tapi sebab saya cari sendiri. Saya cari sendiri di kemudian halal birokrasi, suruh balik, angkat borang, pergi balik. Dia kata kalau ikut dia tak serah dia memang tak mahu lah dia kata. Tapi sebab memang saya suka dengan agama Islam, senang memang itu. Lepas tu lepas dia masuk Islam lama tu, bayang kau tak usah beri rumah tu, dia terus masuk ICU selama 23 hari. 23 hari tu main macam-macam, main seksa kubur. Sedangkan dia tak nak belajar. Bak seksa kubur, bak syurga, bak neraka. Dia kata saya yakin benda tu benar sebab saya tak belajar lagi bak Islam ni. Saya cuma suka dengan agama Islam ni. Malaikat bawa saya pergi masuk neraka, malaikat bawa saya masuk syurga, tengok di sana orang kena gunting lidah. Lepas tu orang menjerit, macam-macam dia tengok. Kata saya sampai dah tak tahan dah saya. Kalau Tuhan lanjutkan lagi saya mati tu saya kata. Terlampau teruk sangat. Lepas tu tak apa saya. Lepas tu kawan saya jumpa pula. Dia kata Ustaz, saya malam saya mesti kasi dia akhirat. Dia Jadi dia kata, upah yang boleh test itu pisau atau mustaqil. Dia kata, dia mesti dia tengok Ustaz ni. Ada yang dia kata, boleh kita test. Tapi angin ribut main dia kata. Ribut topan main. Bersatu kita apa? Kita goyang dia kata. Kita goyang dia. Takut kau tak. Dia dah tengok belah sampai nak satu ujung, sayuk mata memandang. Jadi, macam-macam itu dengan dia kata. Tapi dalam hadis Nabi dia kata,
Siki itu rambut yang dibelah 7. Allahu Akbar. Dan lebih tajam daripada mata pedang. Lebih tajam daripada mata pedang. Tak tahu siapa nak damat kita asyik uruk. Asyik uruk siapa nak damat. Tak tahu. Kalau macam tu punya apa? Macam tu punya cara. Na'udzubillah min dzalik, minta bagi selamat ya Allah. Ya Allah, Allah akan memanggil mereka dan sebuah jabatan dibentangkan melintasi neraka jahanam, bawah neraka jahanam. Aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang pertama di antara para rasul berserta umatnya yang pertama-tama melintasinya. Tak seorang pun di kala itu yang berkata-kata kecuali doa para rasul. Pasal apa tak kata-kata apa tak ta'rif. Dalam Quran kata wa in minkum illa wariduha. Siap-siap kamu pasti akan lalu titik siratal mustaqim. Ada orang lalu seperti kilat menyambar. Kilat sama ni jangan. Tak sampai 2 seken ni dah kan. Oh sampai di sana. Ada yang seperti mana dalam hadis Nabi kata seperti mana kuda yang berlari kencang. Ada yang merangkak-rangkak. Kita tak tahu bagaimana. Contoh selek. Dan dia gelap gulita. Ikut amalan kita, dia akan terang. Aura cahaya itu akan keluar daripada dada kita. Kalau kita tutup lampu habis, dia rasa kalau buka ni, boleh duduk tu ya kok. Lampu ni kalau tutup lampu apa semua ni aja. Tu lah apa-apa. Ikut amalan dia. Ada orang yang lampu dia macam spotlight. Punya Allah terang. Ada yang orang yang lampu dia macam kelip-kelip. Jadi kelip-kelip ni, masa ada nyala tu, dia terangkat. Lepas lagi dia padam. Berarti tak? Macam tu lah. Nak lintas, itu siratal mustaqim. Berapa tahun ni? Siapa 60 dah, ada 3 tahun lagi. Siapa 60, 3 tahun lagi. Siapa yang dah 65, patut kena lintas dah. Patut kena lintas dah. Allahu Akbar. Ya Allah, Nabi kata salim, selamatkanlah ya Allah, selamatkanlah umat aku ya Allah, selamatkanlah umatku ya Allah. Tapi Nabi tak boleh nak tolong. Maka tuan-tuan, ketika inilah pentingnya kita banyak selawat pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa banyak selawat Nabi akan tolong. InsyaAllah pada ketika genting macam inilah Nabi akan tolong. Kalau nak jatuh dalam masa, Nabi akan samakan yang bilang. Pasal apa? Pasal kita banyak berselawat pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara. Di dalam neraka jahanam, okey jatuh. Ada terdapat kaitan. Kaitan tu maksudnya takut. Kait dah. Seperti duri kayu sa'dan. Tahukah anda duri kayu sa'dan itu? Jawab orang banyak tahu. Jadi kata macam kalau kita mengkuang jawab kata mengkuang ataupun bunga orkid kan, yang ada apa? Yang ada duri dia, ada yang jatuh. Tapi kayu sa'dan ni saya pun tak pernah tengok. Saya pun tak pernah tengok macam mana kayu sa'dan ni. Di Arab adalah, tapi tak pernah tengok. Tak ada kesempatan nak tengok di sana. Cuma ada bentuk dia macam mana pun, kalau kita sepajak kita macam mengkuang pun kan dia ada apa? Dia ada duri, kalau kita tu dia kait. Kemudian juga bunga orkid kan, bunga orkid dia ada apa? Ada tu ataupun cactus kan, itu dia ada apa? Ada duri dia tu. Kita nak faham itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupanya seperti duri kayu sa'dan, tetapi besarnya hanya Allah Taala saja yang tahu. Kita bayangkan. Seperti mana saya bayang? Tuan-tuan ambil besi, kita dekat tiang ni lah. Tiang. Semua daripada besi tulis. Kita panaskan dia selama 1 minit, berarti kita pegang. Panas banget. Lepas tu kita rasa mula-mula boleh. Tapi tuan-tuan panaskan dia selama 10 minit. Kita pegang. Mungkin boleh seperti. Tuan-tuan panaskan selama sejam, tentu boleh pegang. Tuan-tuan panaskan selama setahun, itu pegang. Neraka bukan setahun. Allah Ta'ala kata dipanaskan neraka mula-mula 1000 tahun. Kemudian dipanaskan lagi selama 1000 tahun. Dipanaskan lagi selama 1000 tahun. Selama 3000 tahun. Allahu Akbar. Hak tu yang nak bakar kita.
Okay. Ustaz, kalau macam tu punya panas, kita masuk mesti hangat. Ni orang kena kasih tanya banyak kan? Tanya banyak. Saya rasa Ustaz, kalau kita letak lah, kita lah terkejut lah tu, tak ada nak kejut ni. Duduk jauh pun dah lah. Dah ni lah. Seperti mana sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau itu kami akan hamil lah. Allah Ta'ala, Rasulullah kata, kamu akan dibesarkan gerham, gigi gerham kamu sebesar bukit Uhud. Ya kan? Siapa pergi Mekah dah kan? Siapa pergi Mekah dah, melawat Masjid Nabawi, kemudian melawat bukit Uhud tempat Sayyidina Hamzah dimakamkan. Nampak tengok macam mana besar bukit Uhud. Ni gerham besar bukit Uhud. Muka besar mana? Badan besar mana? Allah. Jadi nampak kata kita ni tak banyak pada hari kiamat Allah Ta'ala akan datang. Pasal kalau kita kecil, letak ni boleh tak? Tapi apabila dah besar, maka dia akan merasakan azab dan disiksa di dalam neraka. Jadi sebab tu kita setiap bayang betul dengan lupa Allahumma ajirna minan nar. Dan kita ada wirid kan. Sebab tu jangan lepas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh belah ni. Tambah yang tak kerti langsung tak nak wirid pak saya. Satu lagi orang ni. Hang ajak apa dia salah? Cuma ajak sikit. Hang tidak tak wirid sayang. Aku tak tahu. Tu yang hang tak pergi salam belah tu ni apa? Tapi orang wirid tu dia. Allahumma ajirna minan nar. Hang betul tak macam tu seorang? Tak Aku dah keluar tak betul saya ada yang ayat tu. Betul hang nak duduk sini. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Mula-mula memang hang tak reti. Tapi hang dah dengar imam sebut dulu. Apabila kita Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhlah aku daripada api neraka, maka neraka pun kata, ya Allah jauhkanlah dia daripada aku. Setiap hari kita sebut 5 waktu tuan-tuan. Daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Lepas sembahyang Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Jadi sehari 5 kali neraka kata jauhkanlah dia daripada aku, ya Allah. Jauhlah dia daripada aku, jauhlah dia daripada aku, ya Allah. Jadi tuan-tuan, jangan tinggal sama ada jemaah ataupun seorang-seorang. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Tak kata ada bilang ABC banyak lagi, A, B, C, D, E, F ni sampai Z banyak lagi. Allahumma ajirna minan nar. Tak arti tu dia jadi itu dia lah begini. A, L, L, A, H, H, U, M, M, A. Itu dia yang disalah. Ajak dia lupa yang kafah ni kan, dia tak arti nafai Quran. Laqad ja'akum, laqad L-A-Q-A-D, laqad ja'akum, J-A-A-K-U-M. Jadi hang boleh hafal. Allahumma ajirna, A-J-I-R-N-A, ajirna, minan nar, M-A-N. Dia apa ni? Yang pentingnya kita sebut Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah Tuhan tu, jauhlah aku daripada api neraka. Manusia akan terkait kerana amalnya. Di antaranya ada yang jatuh terkait sesuai dengan amalnya, tetapi ada pula yang terkait sedikit saja kemudian lepas. Ada yang terkait saja kemudian terlepas. Jadi tuan-tuan, saya stop di sini. Dengan tuan-tuan tadi dapat sesuatu malam ini, iaitu dia wirid yang tuan-tuan buat selepas sembahyang. Allahumma ajirna sebelum bangkit. Pada bangkit ada dan start betul pakai doa. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sampai tu 3 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ini mana letak kita beramal ni? Tiba-tiba kita terlepas pada api neraka. Kawan kita masuk neraka, dia tanya kita hang ramai tak? Kita hang pun apa toknya sebab aku ibadat. Kita tengok hang ibadat tak banyak mana pun. Sebab aku lah kadang-kadang mayang, kadang-kadang tak mayang. Kita pun habaq dia kata aku tak ada amal apa. Aku cuma beramal hak ustaz dah. Iaitu tiap-tiap kali lepas mayang Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhlah kami daripada api neraka, jauhlah kami daripada api neraka, jauhlah. Hak tu yang aku beramal. Oh, patut anduk dana aku duduk sini. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan malam ni kita dapat yang tu. Insya-Allah. Okey, satu sekarang sebelum kita tuan-tuan stop habis. Buat jalan
InsyaAllah pada minggu depan kita ketemu apabila Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya baca soalan putra jemaah. Assalamualaikum. Boleh tak Ustaz terangkan cara yang afdal untuk memulakan atau membuat sah baru ketika sah pertama sudah penuh? Kerana ada pendapat mula dari tengah dan ada pendapat kata dari tengah mengarah ke kanan dan ada yang kata mula dari kanan. Terima kasih. Tuan-tuan, ya, soalan ni tuan-tuan kita dah baca dah dalam fiqh Islam. Kita mengaji pada tahun 2005. Baru habis tu lepas ada kesinan dah kan? Ada 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ada. Hujung 2011 memang dah 2011. Kalau tuan-tuan tengok kita dah baca dah. Nih. Ada tuan-tuan balik tengok siapa yang ada buku fiqh Islam ini 114. Muka surat 114 fiqh Islam ini kita dah khatam dah kitab ni. Okey. Satu, yang kita dah mengaji dah. Yang kedua, ni kitab ni pun kita dah mengaji dah. Saya mengajar di Masjid Hak Lama. Masjid Hak Lama sebelum kita pindah di Masjid Baru. Ni tuan-tuan balik cari balik siapa ada kitab ni. Siapa ada kitab ni balik cari balik masalah yang 172. Ketik sikit mana-mana. Ketik sikit masalah 172. Kita dah khatamkan kitab ni di Masjid Tasik Gelugong. Masalah 142 cara susunan sah sembahyang. Cara susunan sah sembahyang. Saya ada cerita dah tentang yang lebar dah itu. Okey, dua kitab yang kita dah khatam. Kita tak mengaji lagi beliau. Bapak Al-Badrai. Ni saya sedang mengajar lah ni di Bukit Dantang. Kalau tuan-tuan nak pergi mengaji boleh. Setiap hari Rabu, minggu yang setiap hari Rabu lah kita. Kereta ada setiap hari Rabu. Pergi di sana baru tahu. Setiap minggu kita ubah kitab lain. Minggu yang pertama kita baca hadis 40. Minggu yang kedua kita akan buat kitab tafsir. Sekarang ni kita akan buat kitab hikam. Minggu ketiga Bapak Al-Badrai. Minggu keempat kitab Imam dan Makmum. Kita mengajar di Masjid Bukit Dantang. Hak ni kita di sini tak mengajar lagi. Tuan-tuan balik buka balik yang ni. InsyaAllah selesai. Hadis tak mengaji lagi. Fathul Mu'in, Kifayatul Akhyar. Hadis tak khatam lagi, tak mula lagi pun. Fathul Mu'in, Kifayatul Akhyar. Ini kitab ni tuan-tuan. Apa lagi kitab dia? Kalau nak buat banyak juga nak. Fathul Hadi Ar-Rafiq tak mengaji lagi. Saya ingat lagi Ustaz Nuruddin Habak dulu. Di akhir zaman ramai penceramah tetapi ilmu jiwa kosong, tim kosong. Ustaz Nuruddin Habak, saya kata hampa kena ngaji betul-betul. Apa saya ngaji lama? Sebab Haji Nabi kata di akhir zaman ramai penceramah tapi ilmu kosong. Tidak ada ilmu. Sampai Azman ada berubat apa di Taman Sri Sedang, dia kata kacau saya guru bahasa Inggeris apa panggil Ustaz. Sebab berubat orang ni apa panggil Ustaz. Tapi saya tak kata apa. Saya dah abang saya bukan Ustaz, saya guru bahasa Inggeris. Dah duk panggil Ustaz itu. Jadi nak apa kata tuan-tuan, khatam dulu. Kita Islam ini bukan dengan akal. Dia guna apa? Guna yang tidak tetap di dalam tujuh tetap. Mari kita baca satu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca. Hak kita dah mengaji dah. Saya baca hak ini dulu. Hak kita dah mengaji datang 2005. 2005 muka surat 114. Tuan balik rujuk balik. Tuan tidak dia dah kan? Ada kitab ni. Balik buka balik. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 114. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lagi kata saya baca bohong. Balik tengok sampai 114. عن جابر قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقلت عن يمينه ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يساره فأخذ بأيدينا جميعا حتى أقامنا خلفه. حديث رواه مسلم. حديث صحيح.
Apa maksud dia? Daripada Jabir katanya, saya telah sembahyang mengikut Nabi SAW. Saya berdiri di sebelah kanan beliau. Dia seorang, dia berdiri di sebelah kanan. Okey, betul lah. Kalau seorang tu imam, seorang makmum berdiri di sebelah kanan. Kemudian datang Jabir bin Sakhrib berdiri di sebelah kiri beliau. Kiri mana? Kiri imam. Berdiri di seorang di sebelah kanan imam, seorang berdiri di belah kanan beliau. Sehingga beliau dirikan di belakang beliau. Maksudnya kami sembahyang di belakang Rasulullah SAW. Okey, ini dalil kata bukan duduk belah kanan. Sabar, saya cerita dulu. Tak ingin kita buat demo. Okey, ni nak abang kata apa? Kalau makmum di belakang, ada lebih daripada kalau ada seorang duduk belah kanan. Tapi kalau ada 2 orang ataupun 3 orang atau 4 orang atau 5 orang duduk di belakang imam. Seorang duduk belah kanan, seorang duduk belah kiri. Seorang duduk belah kanan, seorang duduk belah kiri. Seorang duduk belah kanan, seorang duduk belah kiri. Okey, selesai. Kita baca. Habis dah kitab ni. Muka surat 114. Balik rujuk. Okey, sekarang ni kita tengok kitab apa dia? Imam dan makmum. Tuan-tuan kata saya bohong, balik tengok masalah 172. 172. Dia kata apa? Jika tidak ada yang hadir mengikut imam melainkan seorang lelaki, maka hendaklah ia berdiri di sebelah kanan imamnya. Kalau seorang duduk di sebelah kanan, sama ada sudah balik atau masih kanak-kanak. Artinya jemaah itu balik atau kanak-kanak. Dan jika sekiranya ia berdiri di sebelah kirinya atau di belakang imamnya, tidaklah batal sembahyangnya tetapi tidak afdal. Dan jika datang makmum yang lain lelaki, maksudnya mai seorang lagi lelaki, maka hendaklah ia berdiri di sebelah kiri imam. Bukan duduk belah kanan, duduk belah mana? Kiri. Okey, habis. 2. Lagi. Oh, tuan-tuan, cakap bab agama ni, dia kena sandar Al-Quran dan Hadis. Bukan pakai atas. Tuan-tuan ingat nak ngaji ni sampai ke ni? Oh, betul-betul ni. Tak ada kitab ni bertahun-tahun. Okey, saya tengok dalam ni kitab apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan nak alim, nak ngajak orang, kitab ni kena ada 2 orang. Dia hafrah. Apa pun tak ada. Apabila bagi fatwa tuan-tuan, jadi fatwa tak betul. Betul lah Nabi kata dah akhir zaman, ilmu tak ada. Okey, kita tengok di sini. Kalau tuan-tuan nak tengok, tak lagi saya kata saya bohong tak? Tak lagi kata saya bohong. Ma ja'a fi rajulin yusalli ma'a rajulain. Hadis kitab apa? Kitab Tirmizi. Iaitu barang yang datang menceritakan lelaki bersembahyang dengan 2 orang lelaki. Okey, kita tengok. Rawa an Ibn Mas'ud annahu shalla bi al-qamah wal aswad fa aqama ahaduhuma an yaminihi wal akhar an yasarihi. Iaitu bahawasanya sembahyanglah al-qamah dan aswad, maka berdiri salah seorang dia, al-qamah dan aswad 2 orang, dan berdiri salah seorang yamini di sebelah kanan, wal akhar an yasarihi, kemudian yang seorang lagi di sebelah kiri imam. Jadi tuan-tuan bayangkan, kalau seorang kanan seorang kiri, imam duduk mana? Imam duduk mana? Imam duduk sana. Okey. Mana ni? Jangan kemalan ni. Jangan kemalan ni makluh ni. Tuan-tuan apa? Kita kena cakap dalil berdasarkan dalil, bukan kita reka-reka. Tak ada reka. Okey. Ini kitab daulah tuan-tuan, Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud banyak menceritakan bab fiqh. Siapa nak alim bab fiqh, dia kena mengaji banyak bab Sunan Abi Daud. Okey, kita tengok bismillahirrahmanirrahim. Kalau siapa kata saya bohong, balik kafilah. Bab maqamul imam min as-saf. Bab imam dan kedudukannya dalam saf. Haddatsana Ja'far bin Musafir, menceritakan kepada kami Ja'far bin Musafir. Haddatsana Abi Sadiq an Yahya bin Hadis panjang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasitul imam wa saddul khulal. Hendaklah kamu jadikan imam di tengah dan hendaklah kamu penuhkan ruang yang kosong. Okey. Kalau saya kata tuan-tuan kena ambil belah kanan, mesti kena ambil belah kanan. Okey, saya perlukan kita buat demo bagi nampak di kepala. Orang bangkit 15 orang, mau sampai. Okey tak daripada ni? Okey tak 15 orang. Ni saya nak jadi imam. Saya nak jadi imam, bangkit 15 orang. Ni imam duduk balik.
15 orang. Usalli fardhu isya 4 rakaat. Habis 15 orang. 15 orang. Tuan-tuan nampak tak sah jadi 15 orang? Tuan-tuan nampak tak sah jadi 15 orang? Nampak tak? Hadis Nabi kata wasitul imam. Jadi kalau imam duduk belah mana? Duduk tengah. Kalau kita kata tuan-tuan tolong ambil belah kanan, ambil belah kanan. Ini dialah jadi sembahyang dah. Allahu Akbar. Tuan-tuan boleh rokok semua. Nampak sini ke mana? Okey, sana boleh mana juga. Nampak? Dia punya formula sama. Formula dia sama. Mula kat mana? Bola kat mana? Tuan-tuan dah abang ni kalau kita tanya budak dia satu lah kan. Pasal apa tempat imam tu bang? Ni kek nak tanya, kek pasal apa masjid Tasik buat tempat imam kami? Pasal apa dia tak buat ujung tu? Pasal apa dia tak buat ujung tu? Pasal apa? Pasal apa? Siapa dia senang ya? Budak yang tu boleh jawab. Dia kata pasal ni duduk bangsa tu. Tapi kalau semua ambil belah kanan, apa jadi? Jadi begini Jadi begini Jadi sayang tu untuk imam tu duduk orang dia. Nampak tak? Sebab tu kalau lah imam ambil tempat ni. Saya beri contoh. Kata kita main 4 orang sudah. Tapi main 4 orang. Pegang hadis Rasulullah kata imam duduk tengah. Main 4 orang sudah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ni cara kan budak bodoh sudah. Kan budak bodoh ya. Saya nak faham kan. Okey, kita main serentak, kita buka kasut, kita turun pada motor. Saya nak ikut saya lagi ya. Saya dulu. 4 orang ni ikut. Cara bodoh budak dia tu ya. Saya tu kami, depa nak pergi jadi tengah depa duduk ke mana? Saya boleh tak? Boleh. Sudah pasti 2 duduk belah kanan, 2 duduk belah mana? Transport ke kanan. Cuma pegang pokok kanan, tambah ada ujung sana lagi pokok. Semua pegang pokok nak belah kanan. Mampu pun ada nak belah kanan. Kalau ni pun nak belah kanan, belah kanan tadi tempat ke tak? Tempat. Padahal Nabi kata wasitul imam. Jadi kalau imam duduk mana? Apa ni ngaji punya lama? Tanya ni. Dia tuan ni. Jangan jadi macam lalang no? Lalang ni angin naik kau tu dia tiup kau tu. Angin naik tiup kau tu dia pi kau tu. Ni kau tu. Kita dah ngaji dah dalam kitab ni, kita dah hafal dah. Mula tak mana? Tenang. Tanya budak ada satu pun kita tahu. Okey, ni ada satu tempat kecil. Ada seorang itu duduk tengah, kamu ada 10 orang. Macam mana nak jadi kawan tu duduk tengah? Budak tak cerdik boleh dia jawab. Kita senang saja gitu. 5 orang duduk belah kanan, 5 orang duduk belah kiri. Tahu dia apa? Jadi dia tengah. Jadi tuan-tuan, dia nak bagi fiqh ni, nak bagi fiqh ni tanya siapa pertama. Kalau dia ngaji betul, dan tuan-tuan, saya nak sebelum saya nak jawab ni, saya nak wajah kitab ni, saya refer, saya SMS kepada kawan. SMS yang ngaji kuliah syariah, yang ngaji pokok, saya nak bagi kepastian. Sebab di dalam masalah ilmu ni, kita kena ada satu sifat. Kalau kita tak erti, kita mengaku kata apa? Kita maaf, saya tak erti. Saya akan balik rojok, nanti minggu depan tak apa saya beritahu. Satu. Yang kedua, kena ada sifat. Kalau kita salah, kita sahabat akan minta maaf. Ketua yang saya minggu depan, kita salah, jadi saya rasa balik. Yang betul ialah macam ni. Okey, 2. Yang ketiga, kita kena ada ijma'. Maksudnya kita kata benda tu, kalau ni pun mengaji macam tu, kalau ni pun mengaji macam tu, kalau dia tu. Saya hantar lebih kurang 6 SMS. 6 SMS. Saya tanya kedudukan. Tolong abang Ustaz,
kita nak mula saf yang kedua ataupun saf yang pertama, mula di tengah ke ataupun di pada kanan? Cuba jawab balik, di tengah. SMS yang pertama saya buka tengok di tengah, yang kedua kata di tengah, yang ketiga apa di tengah. Dan masing-masing cuma ada balik tengok Sunan Abi Dawud, balik tengok Tirmizi, balik tengok Fathul Mu'in, balik tengok Bulughul Maram, balik tengok semua kitab ni tuan-tuan sama dijawab. Ni kita tengah, ni kita tengah, ni kita tengah. Sebab fiqh ni sama ya, satu sumber. Kecuali fiqh Syiah, kita tak ada lain lah. Kita tak ada lain. Jadi tuan-tuan, kita berdasarkan ilmu. Nabi kata wasful imam wasuddul khalal. Jadi kalau imam itu berada di tengah-tengah. Jadi macam mana tuan-tuan nak di tengah kalau semua pula ada kanan? Apa tak? Mai 10 orang mula. Macam saya kata tadi, 15 orang mai. Katalah semua orang tak mai, 15 orang tu saja yang mai. Baru Sri berbuk kanan, kami berbuk kanan, berbuk kanan. Dah tidur tergaduh, imam pocong satu orang dah. Aku mayang satu orang lah. Okey. Sebenarnya saya harap benda ni jelas. Kita dah ngaji dah 2 kitab dah ni. Sebab tu siapa ada kitab? Kalau tak ada kitab, balik saya alim. Sebab benda ilmu dah kat saya, tuan-tuan tak ada bayar. Tapi kalau benda ni ada di rumah kita boleh apa? Buka balik, oh ni hampa kata lagu mana pun aku ada apa? Ilmu ada kat aku. Okey, boleh tak? Ada tak lagi? Ada petas tak ada tak? Oh petas ni. Oh petas yang sama. Ni ya. Okey, apa lagi? Kalau tak ada soalan. Okey, saya harap benda ni jelas. Boleh. Saya harap nanti benda ni clear kepada kita, insya-Allah. Kita sebab itu kita kena doa Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, engkau perlihatkanlah benda yang benar itu sebagai benar. Jadi kalau misalnya kita tak betul, insya-Allah Allah tak akan lorong masa lainnya kita apa? Kita tahu yang betul, yang benar juga. InsyaAllah. Jadi tentang masalah sah, macam itulah kedudukan dia. Siapa kata apa pun dia tidak berubah. Dia tidak ubah. Jadi saya ulang sekali lagi. Kalau kita nak mula, kita ambil daripada apa? Daripada tengah. Kiri kanan. Bukan kata peraturan dia macam tu, tapi kita nak tak ada Nabi kata hendaklah hampa kita ambil kiri kanan. Nabi tak kata macam tu. Nabi buat cara umum saja. Wasful imam. Jadi kan imam tu berada di tengah. Sebab tu tanda-tanda hampa lah. Nabi hampa formula besar. Ya hampa nak buat cara teknik dia tu hampa buat ni. Jadi teknik dia macam tu lah. Jadi sah yang kedua pun macam tu juga. Apabila penuh sah yang pertama, orang yang kedua pun mula daripada apa? Daripada tengah. Jadi mana orang kaedah ada satu ni kita dah buat dah. Kita mai kita nak tengok, kita nak duduk belah kiri atau belah kanan, kita duduk menghampiri imam. Mana lebih dekat pada imam? Saya dah abang dah dulu. Kalau kita tengok duduk belah kiri itu lebih dekat kepada imam, kita duduk belah kiri. Kalau duduk belah kanan lebih dekat kepada imam, jarak dia. Jarak tu lebih dekat duduk belah kiri, kita duduk belah kiri. Kalau jarak belah kanan. Tapi yang pentingnya mula daripada al-wasat, bermula daripada tengah. Okey, sudah ha? Tempat lain biar cemperak. Tasik keluar jangan jadi. Tempat lain jadi ya. Sebab punya rasa ya. Sebab mereka tak ada orang ngajak mereka. Kita di sini ada ustaz-ustaz yang mampu di sini ngajak mereka. Ustaz tadi ni pun ada. Boleh refer dia tanya dia. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما. اللهم زدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.